KPM. Cantiknya poster ni. Hui, nak jual pisang emas pun poster dia macam ni. Nak jual apa ni? King Crab Royal pun cantiknya. Nampak? Ini dia. Untung tau siapa yang pelajar-pelajar mengambil subjek produksi reka tanda. Ini yang akan anda belajar dan nampak hasil dia. Sangat terbaiklah. Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Macam tadi saya ada cakap, subjek yang kita nak belajar hari ini adalah produksi reka tanda. Tapi ingat, kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kalau kita tahu subjek kita nak belajar ni merupakan PRT. Wah, PRT, produksi reka tanda kan. Saya pasti anda semua macam dah tahu dah. Macam dah kenal je cikgu ni. Tak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru hari ini. Pisang emas sedapnya ni, makan petang-petang, goreng. Baik, nama diberikan Cikgu Muhammad Asyadi. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pengalaman sebanyak 16 tahun Cikgu. Ya, betul. Ini kali kedua kita bersama Cikgu. Ya, betul. Dan saya nak tanya Cikgu, untuk hari ini bab apa yang kita akan sentuh Cikgu? Okey, Silakan. untuk hari ini kita akan sentuh tajuk yang reka letak berbantukan komputer lah. Berkaitan dengan macam mana reka letak yang dibuat menggunakan bantuan komputer. Okey. Dan itu dia objektif pembelajaran hari ini Cikgu. Ya, betul. Dan saya juga tertanya-tanya Cikgu, sekiranya kalau pelajar-pelajar ini mengambil jurusan ini kan, Ya. diorang boleh jadi apa Cikgu? Okey, Selepas biasanya diorang ambil SPM ni? Selepas keluar SPM biasanya kalau ada kemahiran dari segi reka bentuk, maka dia boleh menjadi seorang graphic designer ataupun ada satu lagi dalam bidang kerja reka bentuk lah. Sama ada boleh buat interior design, graphic design dan sebagainya lah yang berkaitan dengan reka bentuk. Itu dia. Memang terbaik Cikgu. Ya, betul. Okey, jadi kepada anda apa-apa pun sebelum itu, kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi Cikgu, saya nak minta Cikgu kita pergi ke sini untuk kita lakukan. Sabar Cikgu, saya jalan dulu Cikgu. Laju dia nak buat. Okey. Bersemangat Cikgu ni, terkejut saya. Okey, baik. Saya pun akan gunakan hand sanitizer ini. Okey, kita doakan agar Malaysia akan bebas daripada wabak COVID-19. Okey Cikgu, terbaik Cikgu, boleh Okey, Cikgu pun dah tak sabar-sabar. Laju dia jalan tadi kan. Tapi kita nak berhenti rehat dulu, boleh Cikgu? Boleh. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Dan sekarang ini saya nak perkenalkan kepada anda sekolah pilihan hari ini. Siapakah mereka? Ini dia. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Wah, meriahnya. Ini pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Betul Cikgu? Betul. Baik. Okey, perkenalkan diri anda bermula daripada Mushrif Najwan. Betul ke? Betul. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Mushrif Najwan bin Mak Syarif. Nama panggilan saya Mushrif. Cita-cita saya untuk menjadi bomber. Terbaik Mushrif. Okey, itu Mushrif. Seterusnya Syafina. Betul ke? Betul. Okey, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syafina Najiha binti Muhammad. Boleh panggil saya Fina. Cita-cita saya ialah menjadi guru. Menjadi guru, terbaik Fina. Okey, seterusnya yang memakai cermin mata tu. Siapa nama dia? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Idiana Kristina binti Khairi Rizwan. Boleh panggil Kristina. Cita-cita saya nak jadi doktor. Nak jadi doktor, terbaik Kristina. Okey, seterusnya siapa nama dia? Saya nak macam mana nak sebut ni? Siapa nama tu? Assalamualaikum.
Nama saya Nur Asmai Aiman bin Aziman. Boleh panggil saya Aiman. Cita-cita saya Apa dia cita-cita awak, Man? cita-cita saya menjadi mekanik. Mekanik. Saya dengar yang hujung. Nik. Apa nak jadi Nik? Okey, seterusnya Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Imanina binti Ruslan. Boleh panggil saya Iman. Dan cita-cita saya nak jadi ke fashion. Nanti bolehlah tolong design saya punya baju Terbaiklah Iman. Okey, seterusnya yang pakai baju merah tu. Siapa nama dia? Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Nur Sain Natasha. Panggil saya Ain. Sebelum saya nak jadi polis. Okey, itu dia Aina Tasha. Baik, ini dia pelajar-pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Dan cikgu, saya pasti cikgu pun dah siap sedia? Ya, betul. Dan pelajar-pelajar pun dah bersedia untuk kita mulakan bagi subjek produksi reka tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu Asyadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada pelajar-pelajar yang berada di Google Meet dan juga di rumah. Okey, hari ini kita akan tengok subjek mata pelajaran vocational produksi reka tanda. Baik. Okey. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini adalah reka letak berbantukan komputer. Okey, ini adalah modul yang ketiga daripada tingkatan 4. Okey. Okey, kita tengok ini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, yang ni saya tunjuk sepintas selalulah sebab biasanya telah dihuraikan sebelum ni oleh guru-guru yang bersiaran. Okey. Okey, kemudian kita tengok format soalan produksi reka tanda. Baik. Okey, sebelum kita menjawab soalan, kita perlu tahu format macam mana nak jawab soalan berkaitan dengan produksi reka tanda. Okey, kalau kita tengok dekat sini, bilangan soalan ada 15 soalan bahagian A dan juga 4 soalan bahagian B. Okey, kemudian jumlah markah bahagian A ada 60 markah dan juga bahagian B 40 markah. Okey, jumlah yang dicampurkan 100 markah. Kemudian bentuk yang ketiga, bentuk soalan objektif berbagai bentuk dan subjektif dalam bahagian A dan bahagian B iaitu soalan yang subjektif. Kemudian masa yang diberikan, tempoh masa yang diberikan untuk menjawab soalan ini adalah 2 jam. So keseluruhan kita tengok ada 100 markah itu 2 jam. Mana kita untuk format produksi reka tanda. Kemudian kita tengok aras soalan. Okey, untuk bahagian A, soalan ada 1 hingga 15 soalan. Okey, kalau kita tengok dekat sini ada soalan aras rendah. Markahnya statik dan boleh berubah. Sama ada kadang-kadang soalan 1 ada 2 markah, ada 1 markah. Kadang-kadang soalan 2 ada 4 ataupun ada 3 markah. Itu dikatakan soalan yang markah yang tidak statik dan boleh berubah. Kemudian kalau kita tengok bahagian B, ini adalah soalan aras sederhana dan soalan aras tinggi. Lebih kepada kebat. Okey, markah statik dan tidak berubah. Biasa bahagian B ada 4 soalan, mewakili 1 soalan 10 markah. So dekat situ ada 4 soalan, 40 markah. Maka bilangan soalan bahagian A dan bahagian B jumlahnya adalah 100 markah. Okey, itu adalah dari segi format pentaksiran. Okey, kemudian kita tengok contoh soalan bahagian A. Okey, kita tengok Okey, biasanya soalan bahagian A ni dia lebih soalan aras rendah lah. Okey, ini tips untuk cikgu. Cikgu bagi tahu tips pelajar-pelajar macam mana kita nak jawab soalan bahagian A. Pastikan kita baca. Okey, baca terlebih dahulu dan faham kehendak soalan. Apa yang dia nak. Faham dan baca dan faham kehendak soalan. Kemudian yang kedua tu kita kena pastikan garis kata kerja ataupun langkah kerja. Kata langkah kerja, susunan langkah kerja ataupun maksud yang perlu kita tahu. Kemudian yang ketiga tu kita perlu jawab dengan tenang, dengan teliti, semak semula soalan. Baik. Kalau soalan macam ni lebih kepada soalan soalan lebih kurang kepada istilah ataupun terminologi. Ini lebih kepada soalan istilah. Okey,
dekat sini nombor 1. Tuliskan maksud bagi kategori berikut pada ruang jawapan. Okey, siapa nak jawab pelajar saya, siapa nak jawab soalan bahagian soalan 1? Satu ni. Image apa itu maksud image visual? Saya minta ni boleh cikgu yang akan buat baju saya nanti. Iman. Boleh. Iman. Silakan Okey, Iman. Image visual atau bitmap terbina berdasarkan titik-titik yang dikenali sebagai pixel. Pixel. Okey. Okey, betul. Pixel. Okey, Ya. image vector. Image vector apa Iman? Maksud image vector. Ya, awak. Ain juga jawab. Image dibina berkonsepkan penggunaan titik garisan dan tafsiran matematikal. Okey, Ya. bagus Ya. Betul Kita tengok jawapan dia. Betul ke tak? Okey Sama Okey, image visual biasanya image visual atau bitmap terbina berdasarkan titik-titik yang dikenali sebagai piksel Yang kedua tu image vector yang terbina berkonsepkan penggunaan titik, garisan dan juga tafsiran matematik. Okey, biasanya soalan macam ni dia ada 2 markah saja. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan kedua. Okey, yang ini berkaitan dengan sumber, pelbagai sumber media. Okey, jadual 1 menunjukkan 2 jenis pelbagai sumber media yang digunakan dalam reka letak berbantukan komputer. Okey, nyatakan nama berbagai sumber media itu pada ruang jawapan. Ya. Biasanya soalan macam ni pelajar dia kena ingat kena hafal daripada buku teks jawapan ada dalam buku teks. So soalan ini biasanya mudah dijawab kalau pelajar itu betul-betul mengulang kaji pelajaran Okey, dekat situ saya nak tanya Asmail. Okey Asmail. Okey, yang pertama tu gambar bentuk apa? Sumber media apa nama dia? Yang pertama itu cakera keras. Okey, cakera keras. Yang Sumber kedua? media cakera keras. Yang kedua? Yang kedua kamera digital. Okey, Yes. kamera digital kita tengok jawapan dia. Okey, di sini ada cakera keras dan juga kamera digital. Biasa kalau soalan yang bentuk gambar, pelajar senang, mudah Senang ingat. jawab. So dekat sini kalau dalam buku teks biasanya sama, kadang-kadang gambarnya yang berlainan, tapi dia punya Konsep dia masih konsep sama. Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Okey, jadual 2 menunjukkan sumber bagi memilih pelbagai sumber media. Okey, yang ni dibagi gambar, diberi gambar dan juga ada penyataan di situ di bawah tu. Pilih dan kelaskan sumber itu mengikut kategori yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Kalau soalan macam ni dia ada kelas. Ini soalan lebih kurang kepada kita nak apakah yang maksud menyimpan data dan juga mencari sumber image. So pelajar kena pilihlah dekat sini. Okey, kita ada 2 jawapan setiap bahagian, menyimpan data dan juga mencari sumber image. Okey. Kalau soalan macam ni senang saja, kita tengok dari segi menyimpan data. Apakah yang dekat sini yang boleh kita data. klasikan sebagai menyimpan data. Okey, dekat sini ada 2 contohnya kita ambil B, kita tandalah B1 dan juga cakera keras 2. Ya. Okey, kemudian untuk mencari sumber maklumat sama ada kita mencari carian dalam Google ataupun kita menggunakan kamera digital untuk kita mencari maklumat. Okey, kita tengok jawapan Okey, macam ni tulis jawapan dia. Maknanya ada 2 untuk simpan maklumat dan juga mencari sumber image. Ya. Okey. Cikgu, kalau pelajar-pelajar menulis A, B, C, D, kalau diorang tak tulis macam pendrive cakera keras tu, boleh diterima atau macam mana cikgu? Itu tumpulah kepada pemeriksa. Okey. Jadi saya tak boleh nak bagi tahulah. Kadang-kadang dia punya format setiap tahun tu berubah. Tapi kalau dia tak tulis pun dia ada B dekat situ kan, mungkin pemeriksa boleh ada pertimbangan di situ. Okey. Kita tengok yang keempat. Okey, ini soalan berdasarkan betul dan salah. Kalau soalan macam ni, kadang-kadang soalan macam ni boleh menyebabkan kita dapat kosong. Kenapa? Sebab soalan nampak mudah tapi
kita tanda tak betul. Salah dan betul tu pada kotak yang tidak berkenaan ataupun jawapan yang salah. Okey, saya nak tanya Kristina. Kristina. Okey, cikgu baca tu. Rajah 1 menunjukkan kamera digital semi profesional DSLR. Okey, tandakan right kelebihan menggunakan kamera digital semi profesional yang betul dan pangkah yang bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, kalau soalan macam ni kita tengok kita kena itu di bold dihitamkan supaya kita tahu tidak berkaitan. Menggunakan kamera semi profesional yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan. So kita tanda yang betul dan pangkah yang tidak betul. Okey, Kristina, jawapan yang pertama tu, kuantiti gambar yang terbaik, betul atau salah? Betul. Okey, betul. Okey. Kalau betul, kita tulis tanda lah. Okey. Kemudian, tiada slot kad memori. Betul atau salah? Salah. Okey. Salah dekat situ. Okey, kalau ikutkan, betul lah. Okey. Kemudian, boleh menggunakan berbagai jenis lensa, berfungsi secara separa automatik ataupun automatik sepenuhnya dan juga menggunakan konsep point and shoot. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, dekat sini. Ini adalah jawapan yang diberikan. Makna susunan jawapan yang betul ada dan juga pangkah yang salah. So, kita tengok dari segi susunan jawapan betul dan salah. Yang ni, kalau pelajar betul-betul jawab tandakan right dan pangkah, mana jawapannya akan dapat markah akan dapat 5 markah. Okey, kemudian kita tengok soalan yang ke-5. Okey. Soalan yang ke-5, sebahagian daripada penyataan jadual kerja berkaitan dengan ciri-ciri imej, vektor dan komposisi reka letak grafik. Okey, dekat sini kalau soalan jenis macam ni, pelajar kena pastikan kata tugas ataupun kata kerja yang ada dekat sini. Kita perlu tahu dia nak apa? Ciri-ciri imej vektor dan juga dalam komposisi reka letak grafik. Okey. So kalau kita nak jawab soalan ni, pastikan pelajar garis dulu kata tugas yang mana kita kena faham kehendak soalan. Baik. Okey. Kemudian tandakan right pada penyataan ciri-ciri imej vektor yang betul dan pangkah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey. Kalau kita tengok soalan macam ni, dia ada penyataan dan juga ruang jawapan. So kat sini kita sama juga dengan soalan tadi, tapi soalan 3, 4 tadi dia ada berkaitan dengan gambar. Yang ini tidak disertakan dengan gambar. Okey. Dia berbeza. Okey. Kemudian kita tengok imej, binaan imej menggunakan titik, garisan dan tafsiran matematikal. Yang ni kalau saya tunjuk jawapan dia lebih kurang macam ni lah. Okey. Kuanti imej dan fiksel kekal walaupun saiz imej berubah-ubah. Itu salah. Tiada imej, tiada resolusi, salah. Imej dibina menggunakan piksel, betul, dan warna lebih sekata jelas dan terang. Itu betul. Ini mewakili 5 markah. Okey, kita tengok soalan yang ke-6. Okey, yang ini adalah melibatkan reka letak. Okey. Contohnya dekat sini saya ada gambar mewakili reka letak. Ini biasanya soalan macam ni dia lebih kurang kepada saiz ataupun reka letak imej dan penghurufan yang ada pada poster ataupun binaan grafik lah. Baik. Okey. Kita tengok dekat sini jadual 4 menunjukkan jenis reka letak. Ni ada soalan berkaitan dengan jenis reka letak. Okey. Ada gambar A, ada gambar B dan juga ada gambar C. Okey, padan dan tuliskan semula reka letak tersebut mengikut susunan yang betul dengan menulis A, B serta C pada ruang jawapan. Okey, dekat sini ada 3 jenis reka letak. Okey, saya nak tanya Ain. Boleh bagi tahu cikgu? Okey, reka letak imej dan tag yang mana? B. Okey, B. Okey, betul. Okey. Musyrif, cikgu nak tanya yang kedua tu, reka letak dominasi teks. Apa jawapan dia? Okey, A. Betul. Kemudian saya nak tanya Syafina. Okay. Apa yang ketiga tu? Reka letak dominasi imej. C. Okey, C. Betul. Kita tengok jawapan dia. Okey. Betul.
Kalau ikutkan kat sini susunan yang betul. Biasa soalan macam ni dia letak grafik dan juga penyataan langkah kerja lah, penyataan kerja. Okey. Kemudian kita tengok soalan yang ke-7. Okey, yang ni ada dia tunjuk kat sini dalam jadual ada reka letak. Jadual 5 menunjukkan grid dalam menghasilkan komposisi dan susun atur. Namakan nama grid itu pada ruang jawapan. Baik. Okey, kat sini kita ada grid dan juga ruang jawapan. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada dua. Contoh, kalau kita tengok contoh, ini adalah reka letak grid yang apa ni, Kamal? Yang mana tu, cikgu? Melintang ataupun menegak. Menegak, cikgu. Okey, menegak. Kalau melintang macam ni, ini grid melintang. Grid melintang. So, dia ada beza. Yang ini grid menegak dan yang macam ini adalah grid yang melintang. Sama juga dengan contoh soalan. Kita tengok jawapan. Okey, grid menegak dan juga grid melintang. Betul lah Akmal bagi tahu tadi. Yep. Okey. Kemudian, tengok lagi soalan yang ke-8. Okey, yang ni sebahagian berikut adalah ciri-ciri imej pada jadual 6 yang digunakan dalam proses reka letak. Ini soalan yang berkaitan dengan proses reka letak lah. Okey, dekat sini soalan lebih berbentuk kepada benar ataupun palsu. Okey. So kita nak tengok tulis benar pada ciri-ciri imej bitmap. Okey, yang ni pun sama, kita kena garis. Ini kehendak soalan lah. So pelajar kena faham. Okey. Kemudian digunakan dalam proses reka letak dan palsu bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, dekat sini kita tengok ada ciri-ciri imej bitmap. Okey, dia menggunakan imej menggunakan piksel, kemudian saiz imej bergantung pada jumlah resolusi dan juga imej dihasilkan melalui perisian grafik. Okey, dekat sini kita tengok yang mana benar dan mana palsu. Okay. Saya nampak jawapan, cikgu. Okey. Saya dah nampak jawapan. Okey. Okey, kita andaikan kita tak nampak jawapan itu. Okey, kita tengok semula. Okey. Kita tengok. Saya tak nampak apa yang saya lihat tadi, cikgu. Jangan risau. Okey, imej menggunakan piksel. Benar ataupun palsu? Ini Iman boleh jawab, Iman. Iman tak payah nak toleh ke kanan, Iman. Terus jawab. Iman jawab, Imam. Silakan, Iman. Semua terus lah. Oh, mentah-mentah dah nampak dia nak jawab semua. Boleh, Man. Silakan, Man. Yang pertama benar, yang kedua benar, yang ketiga palsu. Okey. Oh, ini kalau betul, salah juga, cikgu. Salah juga tak tahulah nak kata apa. Pengulangan. Okey. Kita tengok kat sini benar-benar dan palsu. Ada juga kategori soalan kadang-kadang dia betul dan salah, tapi yang ni kita lebih kepada benar ataupun palsu. Okey. Seterusnya, cikgu. Seterusnya soalan yang ke-9. Sini soalan ini berkaitan dengan perisian grafik. Okey, dekat sini biasanya kita dalam reka bentuk bermata komputer untuk produksi tanda ni kita biasa menggunakan perisian grafik, contohnya Adobe Illustrator, CorelDRAW ataupun MS Paint dan sebagainya lah yang berkaitan dengan grafik. Okey, dekat sini adalah soalan yang yang bertumpukan kepada proses mereka bentuk logo ataupun image lah kalau kita tengok dekat sini kan. Okey, rajah 2 menunjukkan proses mereka bentuk logo menggunakan perisian grafik Adobe Illustrator. Okey, berdasarkan rajah 2 dan penyataan yang berikut, nyatakan fungsi yang bentuk pada ruang jawapan yang disediakan. Jawapan C diberi. Okey, yang ni dia dah beri. Okey, kita tengok penyataan dia. Okey, jawapan C dah diberi. So selamatlah dekat sini, memang dah ada lah. So kalau kita tengok dari segi markah ada 4 markah saja. Okey. Okey, yang ni biasanya betul lah dalam buku teks pun ada dinyatakan. Jadi pelajar kalau soalan macam ni dia biasanya kalau kita buat proses kerja untuk menghasilkan reka bentuk, memang kita akan gunakan tool-tool yang ada dalam perisian tersebut. Baik. So yang ni adalah untuk keterangan je lah. Contohnya jawapan yang saya bagi. Okey, yang nampak macam ada anak panah A tu lebih kepada move tool. Dia punya fungsi dia sebagai menggerakkan imej ataupun penghurufan yang direka.
Kalau tak, macam mana kita nak buat kerja kalau move tu tak ada? Betul. So benda ini penting untuk kita nak gerakkan supaya kita dapat bentukkan image, garisan, tulisan dan sebagainya lah. Okey, kemudian yang B tu, eyedropper tool. Yang ni kita macam mana fungsi dia adalah untuk menyalin warna yang sama dengan reka bentuk sebelumnya. Yang ni kita boleh copy color lah. Okey, kemudian C tadi, color picker ni adalah tool yang berfungsi sebagai memilih warna-warna di ruang dalam reka bentuk, bukannya garisan luar. Maknanya garisan untuk dalam reka bentuk tadi kita letak warna. Kemudian D type tool. Yang ini penting untuk kita hasilkan penhurufan nak tulis dengan penhurufan, huruf fungsi sebagai menulis huruf. Okey, yang keempat E gradient tool. Yang ini berfungsi sebagai memberi kesan warna tone terang ke gelap ataupun gelap ke terang pada sesuatu permukaan reka bentuk. Itu dia. Itu adalah untuk soalan bahagian perisian grafik. Okey, baik cikgu. Terima kasih cikgu. Kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, cikgu, boleh kita sambung dengan kita punya ini, cikgu subjek produksi reka tanda kita. Boleh, cikgu? Okey, boleh. Dipersilakan. Okey, tadi kita dah berhenti dengan soalan yang nombor 10. Kita masuk nombor 10. Okey, yang ini adalah soalan yang berkaitan dengan proses kerja ataupun langkah kerja. Okey, sebahagian daripada penyataan berikut berkaitan dengan proses kerja untuk mencetak hasil kerja grafik. Tandakan betul bagi proses kerja mencetak hasil kerja grafik yang betul dan pangkah bagi yang salah pada ruang jawapan. Okey, dekat sini dia bagi penyataan dan juga ruang jawapan. Baik. Okey, cikgu nak tanya siapa cikgu? Syafina. Betul cikgu. Macam tak tahu je. Dia macam nama saya pula kena sebut. Syafina, cuba bagi tahu cikgu memilih menu pencetak betul ataupun salah. Ini untuk proses kita mencetak hasil kerja grafik. Betul, cikgu. Okey, betul. Yang kedua, memilih model pencetak daripada menu edit. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Kenapa salah? Kenapa salah dekat situ? Sebab apa? Sebab model pencetak tadi dipilih daripada menu edit ataupun menu lain. Okey, dekat sini kita kalau pelajar jawab soalan ini dia tak pasti, dia boleh bulatkan. Benda tu maknanya was-was, maknanya dia tidak menyatakan jawapan yang betul. Okey, kita boleh tandalah. Okey, yang ketiga, Syafina, yang ketiga, meletakkan salah satu pilihan artboard untuk mencetak hasil kerja grafik. Betul atau salah? Betul, cikgu. Okey, betul. Bagus. Kemudian, menyimpan save atau dokumen sebelum mencetak. Betul atau salah? Salah. Okey, salah. Kita semasa kita nak mencetak, kita tidak perlu save balik dokumen itu sebab dokumen itu kita dah save. Kemudian yang terakhir ini, mengklik cetak. 5, mengklik cetak. Ini proses yang betul. Maknanya dekat sini kalau kita tengok jawapan, okey, dekat sini betul, salah, dan betul. Kalau kata contohnya kalau benda kita tak pasti, salah, kita boleh tanda dekat tepi ni. Terus tanda kepada pangkah lah maknanya. Ni pun sama jugalah. Kalau betul pangkah sini, yang ni betul, kita tanda macam ni pun boleh. Kemudian masukkan balik jawapan yang betul. Itu untuk pastikan kita ada jawapan yang betul yang kita tanda nanti. Okey, kita tengok soalan yang ke-11. Okey, soalan ini berkaitan dengan apa ni? Proses kerja, komposisi, membina grafik lah. Komposisi reka letak grafik. Okey, kalau soalan macam ni biasanya reka letak ni dia ambil daripada perisian komputer lah. Okey, dekat sini contoh yang cikgu bagi ni sesama juga dalam buku teks. Okey. Kemudian rajah 3 menunjukkan sebahagian langkah kerja proses membina komposisi reka letak mengikut lakaran. Okey, lakaran yang dibagi. Kemudian jadual 7 menunjukkan penyataan jadual 7 di bawah ni. Dekat sini ada jadual. Okey, kita tengok dulu. Menunjukkan penyataan langkah kerja proses membina komposisi reka letak mengikut lakaran yang tidak mengikut urutan. Kalau macam ni dia bagi soalan yang
dia susunan langkah tak betul. So dekat sini kita perlu susun langkah yang betul. Maknanya susunan dekat sini dia bagi tak betul lah. Maknanya A tu bukan jawapan sebenar, B bukan jawapan sebenar. Maknanya kita kena susun balik langkah kerja. Yang ni biasanya bila kita dah siap membuat reka letak, pelajar akan print, akan cetak reka letak tersebut. Ini adalah langkah kerja yang di mana kita perlu tahu cara untuk mencetak. Okey, dekat sini kalau kita tengok apa agak akmal. Ya, saya cikgu. Cikgu nak tanya. Nak tanya. Ui, berpeluh ni. Okey, silakan cikgu. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, proses untuk langkah kerja ni adalah untuk apa? Kalau kita tengok. Yang ini cikgu Ini kita nak buat untuk reka letak. Saya nasib baik Najwan boleh tolong saya cikgu. Terbaik Najwan. Okey Najwan. Nasib baik tolong. Najwan nak tolong saya. Tak payahlah tolong. Nak juga. Okey Najwan. Awak nak tolong saya berikan. Silakan. Okey, cuba terangkan jawapan yang pertama tu. Boleh onkan mic Najwan? Saya tahu awak nak tolong saya tapi onkan mic dulu. Okey, go ahead. Langkah pertama adalah D. Okey, apa tu? Menyediakan tetapan halaman reka letak. Okey, yang kedua. Langkah yang kedua. Kedua adalah C. Okey, C proses reka letak teks. Okey, yang ketiga. Ketiga E. Okey, proses reka letak image. Ini kita tandalah. Maknanya pelajar sebelum dia tanda jawapan yang betul, so kita tanda dekat tepi ni. Ini ada satu tips untuk senang kita ingat. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Yang keempat A. Okey, A. Tanda Cikgu, dulu. Yang ni saya boleh jawab lah cikgu. Ya. Najwan, tak apa Najwan. Terima kasih Najwan. Saya rasa langkah 5B lah cikgu. Okey. Kita cuba tanda dulu Okey. Ya. Ini langkah 5, reka letak yang telah siap. Okey. Kalau dekat sini pun ayat telah siap ni menunjukkan benda tu yang berada langkah yang terakhir. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul Terima kasih lah Najwan. Betul Najwan betul. Okey. Kalau ikutkan susunan di sini adalah D, C, E, A dengan B. Ini adalah langkah kerja susunan. Kalau kita nak tahu tadi, kita buat macam itulah. Maknanya kita tanda dulu jawapan pada penyataan langkah kerja. Bila dah pastikan betul-betul jawapan, maka kita letak dalam ruang jawapan. Ya. Kemudian kita tengok soalan yang ke-12. Okey, ini menunjukkan dia ada gambar perkakasan komputer. Okey, Rajah 4 menunjukkan 3 perkakasan komputer yang digunakan untuk membuat komposisi reka letak. Okey, nyatakan nama perkakasan komputer itu pada ruang jawapan. Okey, kalau dekat sini kita tengok 3 ada perkakasan komputer ni. Biasa kita gunakan Okey, Ain, cikgu nak tanya yang pertama tu apa? Ini ada dalam buku teks. Sumber dia pelajar boleh tengok buku teks sebagai untuk menjawab soalan tersebutlah. Ya. Okey. Cikgu minta siapa cikgu? Ain ke? Ain kalau tak boleh jawab, saya boleh tolong jawabkan. Silakan. Yang pertama tu screen monitor. Okey, yang kedua? Pencetak. Okey, pencetak. Yang ketiga tu papan kekunci Okey, cikgu. papan kekunci. Kalau dalam bahasa Inggeris kadang-kadang apa tu papan kekunci orang tak faham. Kalau kita sebut dalam bahasa Inggeris lebih tepat kepada keyboard lah. Keyboard. So dekat sini kita tengok jawapan dia lah. Screen monitor, pencetak dan papan kekunci. Terima kasih Ain. Cikgu, boleh ke kalau kita tulis dalam bahasa Inggerisnya, kalau papan kekunci kita tulis keyboard, kalau pencetak kita tulis printer, kalau yang screen monitor tu monitor. Boleh ke kalau dari segi istilah tu, kalau dalam buku teks biasanya kita menggunakan perkataan bahasa Melayu. Biasanya kalau soalan jawapan lebih kurang macam itu terpulang kepada pemeriksa lah. Kalau kita tengok betul-betul, memang dari segi maksudnya sama. Tetapi ejaan ada juga bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Itu terpulang kepada pemeriksa nantilah. Saya pun tak boleh nak komen lebih. Okey. Kemudian kita tengok untuk soalan nombor 13. Okey, yang ni sama juga proses komposisi reka letak. Soalan lebih kurang daripada soalan tadi tapi yang ni soalan lebih kepada pelajar kena nyatakan langkah.
kena bagi tahu langkah. Macam sebelum tadi lebih kurang kepada penyataan kerja dia disusun lah. Sekarang ni dia kena bagi tahu langkah. Soalan sama tapi dia punya bentuk soalan yang berbeza lah. Ya. Yang ni pelajar perlu tahulah. Maknanya bila kita belajar rujuk dalam buku teks, cikgu dah bagi tahu, so kena susun langkah. Okey, dekat sini cikgu nak tanya Kristina. Kristina belum jawab. Kristina. Okey, Kristina. Langkah yang pertama tu apa? Langkah yang pertama. Dalam proses kerja membina komposisi reka letak. Menyediakan tetapan halaman reka bentuk. Reka letak. Okey, menyediakan tetapan halaman reka letak. Macam sama juga tadi, cuma pelajar perlu ingat dan dia senaraikan dari segi langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 dan langkah 5. Okey, kita tengok jawapan. So, kena tulis macam ni lah. Kalau salah terbalik langkah, maknanya hilang 1 markah. Baik. Dekat sini soalan dia soalan 5 markah. So, kalau kita terbalik ataupun salah susun langkah, maknanya kita akan dapat markah yang berbeza. Tak dapat markah penuh lah. Okey, kita tengok soalan yang ke-14. Okey. Dekat sini ini soalan yang dalam bentuk dia letak jadual. Berikut merupakan perkakasan komputer. Di situ dia nyatakan tertikus, pencetak, unit perprosesan pusat, papan kunci, alat pengimbas dan juga skrin monitor. Okey, tuliskan sumber input dan sumber output tersebut mengikut jenis perkakasan komputer yang betul pada ruang jawapan. Okey, dekat sini jawapan A telah diberi. Sumber input ni maknanya sumber yang masuk kepada komputer. Okey, yang sumber output ni yang keluar sama ada kita nak cetak ataupun untuk mengimbas lah. Okey, kita tengok jawapan dia, sumber input lebih kepada peralatan komputer, perkakasan komputer. Dan di situ dia ada tulis papan kunci, skrin monitor, unit perprosesan pusat ataupun CPU, dan juga sumber output lebih kepada pencetak dan juga alat pengimbas. Okey, alat pengimbas ni kalau bahasa Inggeris dia adalah scanner. Kita nak kadang-kadang istilah tu orang tak tahu maknanya kalau sebut bahasa Inggeris baru tahu itu adalah scanner. Okey, ini untuk bahagian A. Okey, soalan kita akan masuk kepada contoh soalan bahagian B. Okey, biasanya soalan bahagian B ni melibatkan proses reka letak, melakar, mewarna dan sebagainya lah. Ini melibatkan markah yang 40 markah. Ada 4 soalan. Biasanya soalan dia lebih kepada respon terbuka lah. Banyak soalan kebat. Okey, kita tengok untuk soalan yang pertama. Okey, dekat sini ada gambar rajah, ada image dan juga penghurufan. Okey, Asma'il, cikgu nak tanya, dalam rajah tersebut ada berapa image dan ada berapa penghurufan? Boleh bagi tahu cikgu? Image ada 2, penghurufan ada 1. Okey. Image ada 2, penghurufan ada 1 dekat sini. Biasanya soalan macam ni dia bagi dah bagi contoh. Okey, kita tengok berpandukan rajah 1, lakarkan komposisi reka letak image dan penghurufan buku itu. Ini adalah kebentuk sebuah buku lah. Maknanya pelajar kena lakar. Maknanya lakar dan warnakanlah supaya menjadi sebuah reka bentuk hadapan sebuah buku lah. Kemudian B, nyatakan 2 prinsip asas reka letak visual untuk dinilai sebelum proses mencetak. Okey, kita tengok contoh. Cikgu dah tunjukkan contoh macam mana kita nak nilai markah ataupun macam mana pelajar nak hasilkan reka bentuk muka hadapan sebuah buku. Okey, ini adalah contoh dia. Contoh dia berkaitan dengan komposisi reka letak. Okey, dekat sini kita kena gabungkan semua. Okey, mesti ada lakaran. Okey, lakaran ini adalah yang mana ada formula, ada image, yang kedua ini anak panah. Maknanya ini ada lakaran. Kemudian ada sesuatu yang betul. Ini yang dinilai. Sama ada markah itu terpulang kepada setiap tahun dia berubah-ubah. Kadang-kadang ada lakaran, ada 1,
ada 2. Okey, pelajar bila dah susun atur dengan betul, so adalah markah untuk susun atur. Okey. Kemudian kita tengok kreativiti. Bagi Akmal, macam mana kita nak tengok kreativiti? Daripada poster itu, cikgu? Poster ni, kreativiti yang ada dekat sini. Saya rasa dari segi pemilihan warna satu, dari segi pemilihan font, dan juga bentuk-bentuk apa yang kita nak letakkan di dalam sesebuah poster itu, cikgu. Okey, betul. Kalau ikutkan, kita dah ada, dia dah bagi gambar. Dah bagi contoh image tadi. So, ini adalah kreativiti lah. Kalau kita tengok tadi dekat ini, dia bagi satu je anak panah. Betul. Ada satu image orang, so dia susun lah. Maknanya ini ada kreativiti, maknanya ditambah bilangan anak panah tu supaya menampakkan lebih menarik. Lebih menarik. Itu adalah kreativiti lah. Okey, ada juga markah kreativiti. Kemudian penghurufan mesti ada. Wajib ada. Kalau dia tak tulis penghurufan tadi, maka hilanglah markah tu. Okey, penghurufan pastikan susunan tadi mengikut kreativiti lah. Kemudian ada penghurufan. Okey, yang pasti lagi ada 2 image. Maknanya tadi tu cikgu tanya tadi macam mana tanya Asma'i tadi berapa image yang ada pada rajah tersebut. Ada 2 Maknanya image tadi boleh dibentuk lebih. Maknanya ini adalah kreativiti. Maknanya ada image orang dan juga anak panah naik ke atas lah. Maknanya kreativiti kalau dia buat anak panah serong ke ataupun sebelah tepi pun terpulang. Itu adalah kreativiti. Dan juga ada 2 image. Okey. Satu lagi saya terlupa tentang warna. Warna juga ada markah di sini. Warna kalau kita tengok kalau pelajar melakar tiada warna, maka markah itu mungkin hilang ataupun dapat markah yang paling minimal lah. Okey. Cikgu, kalau mengenai kreativiti, adakah kita perlu kena tahu siapa kita punya sasaran kita untuk kita buat poster itu? Okey, biasanya kreativiti ni adalah bergantung kepada objek ataupun image yang dibagilah. Okey. Dan juga tajuk tadi. Betul. Kalau kita tengok tadi proses reka letak muka buku, so kita kena ada kreativiti untuk menampakkan dia lebih kepada reka bentuk sebuah buku lah. Maknanya ada situ kita tengok lebih kepada image yang menonjol. Contohnya orang menonjol, anak panah dan sebagainya sebagai bentuk reka bentuk buku lah. Maksudnya dia kena ikut tema jugalah, cikgu kan? Ya, ikut tema. Kadang-kadang dia tak letak image. Kenapa? Bila tak ada satu image, contohnya dia terlupa nak letak image orang. Maknanya dekat situ tak ada 2 image, maknanya markah mungkin sikitlah dapat. Akan berkuranglah. Kita tidak akan dapat markah penuh, cikgu. Ya, betul. Kemudian kita tengok dari segi kekemasan. Ada juga pelajar dia lukis cantik. Lukis cantik semua. Kemudian dari segi kekemasan tak cantik. Adanya kotor, color tak kemas. Ada lagi apa? Kita tengok kekemasan dari segi tulisan dia. Itu dikatakan kekemasan keseluruhan. Baik. Iman ada nak tanya apa-apa tadi, Iman? Ada angkat tangan ke Iman? Iman? Tak ada? Okey. Tidak ada. Okey. Ini markah ni mewakili 8 markah lah. Baik. Kalau kita tengok, kalau nak markah penuh, mesti ada keseluruhan ni lah. Ini sebagai contoh lah. Kadang-kadang setiap tahun dia punya soalan berbeza, jadi kriteria pun berbeza. Okey, kemudian kita tengok bahagian soalan B, jawapan B. Okey, 2 prinsip. Yang ni 2, cikgu letak 4 supaya markah ni ada pilihan jawapan. Okey, 2 prinsip dekat situ adalah kalau kita tengok tadi pengulangan image anak panah berulang. Itu maknanya prinsip-prinsip yang ada sebelum kita cetak reka letak lah. Okey, yang kedua perlu ada penegasan. Okey, penghurufan formula tu melambangkan penegasan kepada reka bentuk buku tadi. Kemudian yang ketiga, yang ini untuk tambahan. Maknanya saya bagi lebih ni supaya kita ada rujukan, ada contoh. Okey. Kemudian penyatuan, penyusuan penghurufan yang disatukan. Yang keempat, imbangan, komposisi reka letak yang seimbang. Okey, baik. Seterusnya, cikgu. Okey. Kita tengok contoh soalan yang kedua. Ini tadi ada 3. Sekarang ni ada 4. Ada 4. Dalam rajah ni ada 4. 3 image dan juga 1
penghurufan. Baik. Okey. Okey, kat sini rajah 2 menunjukkan reka bentuk logo untuk poster kempen vaksinasi COVID-19. Ini kita tengok yang terbaru lah. Ya. Sebab ada orang yang vaksinasi tu kan. Okey, berpandukan rajah 2. Okey, lakar dan warnakan reka letak komposisi logo itu dengan menggabungkan imej serta penhurufan yang diberi. Okey, dekat sini kita ada 3 imej dan juga 1 penhurufan. Betul. So pelajar kena fikirkan idea nak lakar dan warnakan supaya menjadi satu bentuk logo untuk kempen vaksinasi lah. Baik. Dekat sini dia kena ada idea lah. Sebelum ni mereka dah belajar tentang macam mana kita nak buat reka letak, nak bina idea dan sebagainya. So di sini soalan ni adalah untuk dia uji kemahiran. Okey. Yang kedua, jelaskan 2 tujuan utama logo. Maknanya ada 2 tujuan utama. Okey, kita tengok kat sini. Contoh jawapan dia. Lakarkan komposisi reka letak. So yang ni telah dilakarkan lah. Okey, lakaran ada. Okey, kalau kita tengok dekat sini lakaran dia berdasarkan idea lah, kreativiti. Kadang-kadang ada tulisan kat atas, ada di tepi, mungkin gambar rajah di imej di bawah dan sebagainya. Itu adalah dari segi lakaran idea. Kemudian ada penhurufan. Penghurufan ni mestilah ditulis dengan tebal dan diwarnakan dalam ni. Kalau ikutkan lah, kalau kita tulis ketul saya telah divaksin, maknanya tiada tulisan yang tebal, maka mungkin tidak ada pada tulisan tersebut. Kena ada. Kemudian imej grafik garisan. Okey, yang ni dikatakan imej grafik garisan lah. Yang ni pun sama. Garisan yang berbentuk macam rumah lah. Okey, yang tu garisan di bawah. Kemudian imej grafik orang. Yang ni ada. Apa yang ada dalam gambar rajah tadi mesti dilukis balik. Mesti diletak balik dalam reka bentuk supaya dapat markah yang 8 markah penuh. Okey, markah penuh. Kemudian ada imej grafik orang kan. Kemudian warna lengkap dan sempurna. Maknanya adanya warna. Kalau kita tak warna, maka markah mungkin tak ada. Mungkin tak dapat ataupun itu terpulang kepada pemeriksa lah. Tapi warna mesti ada. Dan kreativiti warna tu mengikut reka bentuk yang kita ada lah. Yang pelajar tu buat. Kemudian kreativiti. Ni katakan kreativiti lah tadi. Kemudian susunan kreativiti tu bergantung kepada idea lakaran. Okey. So bermakna kalau lengkap semua kita akan dapat markah 8. So senang tak macam markah ni? Okey, kita faham betul-betul cikgu. Senang kan sebenarnya? Yang penting kita faham dengan kehendak soalan dan kita buat apa yang soalan nak, cikgu. Betul? Okey. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk hari ini, cikgu. Silakan. Okey. Untuk rumusan sebenarnya ada soalan. Okey. Ni tujuan utama logo tadi. Okey. Menunjukkan identiti atau lambang untuk sebuah organisasi sebagai hak milik ataupun hak cipta dari segi undang-undang. Dia nak 2 lah. Okey, ini soalan yang ketiga. Saya terus kepada rumusan lah. Okey, rumusan ni pelajar mesti menguasai tajuk atau kandungan tersebut lah. Maknanya pelajar kena tahu tajuk soalan tu berkaitan dengan tajuk apa. So, maka senanglah kita nak jawab. Kemudian mengenal pasti kehendak soalan. Kalau kata soalan tu susun langkah kerja, proses langkah kerja ataupun betul dan salah, kita kena faham kehendak soalan. So kalau kita tak tahu, maknanya kita tak boleh menjawab dengan sebaik mungkin lah. Kemudian jawapan menjurus kepada kehendak soalan. Kadang soalan kadang-kadang dia nak 5 tandakan betul atau salah ataupun susun langkah kerja A, B, C dan D. Kemudian kita mesti ada tepati tempoh masa yang diberikan. Biasa masa yang diberikan 2 jam. Maknanya pelajar kena tahu bahagian A berapa minit dia perlu jawab dan juga bahagian B. Maknanya ada di situ ketetapan masa yang diberikan lah. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Arsyadi di atas perkongsian tersebut. Jadi diharapkan kepada calon-calon SPM yang mengambil subjek produksi reka tanda ini, insya-Allah ia dapat membantu anda sewaktu hari SPM nanti. Baik, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Saya Akmal Nazri. Kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Ingat guys, stay safe. Assalamualaikum. Bye bye.